Datuk Zahrin kali ini masuk ke PRU, gelanggangnya berbeza. 3 kali dipecat oleh UMNO dan kali ini masuk ke PRU dalam keadaan tidak berparti. Mungkin ada komentar daripada Datuk Zahrin. Apa beza kali ini dan sebelum ni? Seperti mana saya berikan kenyataan awal bahawa dengan pemecatan saya itu memberi ruang yang lebih banyak kepada saya untuk memberikan manfaat kepada rakyat dari segi idea dan siapa yang patut disokong dalam pilihan raya ini. Tidak semestinya bahawa kali ini saya bukan alat propaganda UMNO. Dan itu saya memberikan pandangan-pandangan yang mana jika saya menulis hendaklah dilihat dari segi sebaliknya. Macam saya tulis hari ini terhadap Anwar Ibrahim mungkin kalah di Tambun. Jadi saya menulis itu berdasarkan kepada data yang ada. Kerana saya bersetuju dengan Rafizi Ramli bahawa dalam pilihan raya dan cara kita berkempen, data adalah penting. Jadi itu saya memberikan pandangan saya. Bukan bererti saya nak menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi saya memberikan gambaran keadaan di Tambun itu yang mana dia melalui jalan sukar kerana pecahan pengundi yang melawan Peja itu lebih tinggi daripada Peja itu menang sendiri. Dari itu saya bimbang jika semua pengundi ini konsisten. Kita ingat bahawa PKR punya kekuatan di samping pengundi Melayu ialah pengundi bukan Melayu. Dan saya melihat di Tambun itu pengundi bukan Melayu agak sedikit jumlahnya. Dan saya bimbang Anwar akan tewas di Tambun itu. Kerana dalam keadaan sekarang ini, mood rakyat ini benar dari segi percakapan, dari segi tulisan dalam media sosial seperti tidak berpihak pada Barisan Nasional. Tetapi antara 15 ke 19 ini keadaannya mungkin berlainan dan ini memerlukan peneliti awal bagaimana hendak dikatakan menang dalam pilihan raya ini. Jadi isu yang terbesar sekarang ini ialah seperti yang kata oleh saudara Rigi tadi, iaitu masalah UMNO dan Zaid Amiri itu. Jadi saya nampak perang psikologi telah bermula walaupun kemudian dikatakan palsu. Maknanya Sinar dah melalui efek akaun Sinar dikatakan Zahid tidak akan bertanding. Ini memberikan satu andaian bahawa jika BN nak menang ini, Zahid akan diminta untuk tidak bertanding. Kerana ucapan Zahid di konvensyen MIC itu atau Perhimpunan Agung MIC itu amat jelas. Di samping isu mereka ni, saya nak katakanlah apa pun tindakan yang dilakukan oleh kerajaan itu terhadap sesiapa pun, termasuklah di dalam masa Barisan Nasional memerintah, berapa orang telah didakwa Sarip Jajang, Kasitah Gadam, Ketoyo. Semua itu kalau dilihat secara betulnya ialah memang tindakan-tindakan politik. Kerana yang berkuasa itu parti politik. Negara kita ni eksekutifnya orang politik. Dan dialah yang menentukan apa-apa perkara pun kerana peguam negara itu lantikan politik walaupun dia lihat bebas. Jadi sebarang tindakan mendakwa dan sebagainya ni saya rasa peguam negara ada maklumkan kepada Perdana Menteri akan hal-hal yang dia telah memberikan kelepasan untuk didakwa. Dari itu kalau Zahid kata bahawa apa yang berlaku dia tindakan politik, maka tindakan waktu zaman kerajaan Barisan Nasional mendakwa Kasitah Gadam, Sarip Jajang sehingga hilang jawatan esko-nya, kemudian itu ahli parlimen, ahli Dewan Undangan esko Negeri Sembilan dulu. Jadi tak timbul isu ni. Ini adalah soal prosesnya. Macam sekarang sibuk yang soal Datuk Najib ini motif politik. Wahab penyiasatan itu dibuat di zaman Barisan Nasional memerintah sehingga
Najib mengambil tindakan agak keras, memecat ketua peguam negara, menukarkan gubernur bank negara. Yang selamat hanya ketua polis negara, yang lain termasuk SPM telah ditukarkan. Jadi maknanya dengan jelas bahawa sistem pentadbiran bagi mengawal rasuah dan salah guna kuasa ini di peringkat jabatan bebas, tetapi ada sekatan di kalangan orang politik. Jadi membuktikan kita tak boleh nak menipu rakyat, membohong pada rakyat bahawa tindakan itu tindakan politik. Semua tindakan kita ni tindakan politik. Kita di rumah pun ada politik rumah tangga kita. Politik itu ialah penguasaan. Dari itu, begitu juga Zahid Hamidi. Kalau sekarang ini dia takut dia akan didakwa sekali lagi jika BN tidak berkuasa, itu adalah normal. Kerana selama 17 bulan ini Zahid nampaknya boleh aman dengan tuduhan yang sedia ada, turun naik mahkamah di Asyam di Shah Alam dan Kuala Lumpur. Seperkara lagi ya, akhirnya saya nak beritahu dengan moderator, Barisan Nasional membuat slogan kestabilan dan kemakmuran. Saya amat tertarik dengan kestabilan ni. Tidak banyak orang tahu kestabilan ini menjadi tidak stabil ialah kerana UMNO, kerana Zahid, iaitu apabila perpecahan berlaku dalam Pakatan Harapan dan Muhyiddin keluar daripada Pakatan Harapan, menuduh membawa lagi partinya PBBM itu, meninggalkan Tun Dr. Mahathir seorang diri. Di situ memulanya ketidakstabilan. Kalau Zahid Hamidi dulu, waktu berlaku perpecahan dalam PX, dia tidak campur tangan, tidak ikut sama bekerja kesyariatan, saya rasa masa itu pilihan raya boleh diadakan kerana tidak ada kuasa politik yang parti politik yang boleh memerintah. Dan ini pernah berlaku di Sabah dalam tahun 85 apabila keadaannya kelang kabut antara majoriti USNO dan majoriti PBS di bawah Pairin. Akhirnya tahun 86 dibubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan itu kalaulah Zahid dan kelompok-kelompok dia, khasnya orang UMNO, bekerja kesyariatan, mengangkat Buat Izdi, termasuk Najib, saya rasa masa itu pun dia sudah mempunyai harapan untuk minta Muhyiddin kalau jadi menteri lepaskan dia daripada tindakan undang-undang atau mahkamah itu. Tetapi Muhyiddin setelah berkuasa tidak melakukannya. Ini yang fenomena. Jadi apa yang saya nak katakan, kestabilan politik ini yang jadi huru-hara ini bukan dilakukan oleh ahli politik lain, melainkan daripada UMNO dan Zahid Hamidi sendiri. Itu pandangan pertama saya. Baik, terima kasih Datuk Zahid.